Okay. So kita dah record dah. So kena share screen. Okay ni, share ni. Okay. Okay. So tajuk kita malam ni adalah SND. So sekejap aku nak buka earphone. So apa soalan korang tanya dekat komen Okay. Suara clear kan? Suara tak ada sangkut-sangkut kan? Okay. Okay, so dalam SND ni macam biasalah kita ada dua je, iaitu pertama kita ada supply. Yang kedua kita ada demand. Korang tahu tak apa itu supply, apa itu demand? Okay, dua-dua ni adalah benda yang sama sahaja, iaitu satu kawasan zone. Okay, zone. Okay, supply and demand ni dia sebenarnya banyak nama-nama lain dia. Nama-nama yang biasa kita jumpa dan yang biasa kita tengok orang guna adalah OB, zone, area, apa lagi, OB, zone, area, dan supply and demand lah. Okay, sebenarnya tiga-tiga ni sama je dengan yang ni. Okay, semua ni sebenarnya adalah sama sahaja. Tak ada beza pun. Okay, faham tak? Yang pasti kita kena tahu apa itu supply, apa itu demand. Okay. Kalau kita Google, apa yang ternampak adalah gambar yang macam ni. Faham tak? Itu titik tengah antara supply dan demand. Tahu tak titik tengah ni? Dipanggil equilibrium ataupun titik keseimbangan. Okay, ini hanyalah teori sahaja. So dalam trading, kita tak adalah pakai yang macam titik-titik ni semua, tak adalah kan. Sebab ini adalah supply and demand yang dalam real life market. Macam kita jual ayam, berapa supply ayam and then berapa demand ayam untuk kawasan tu. Itulah dia mix of equilibrium. So dapatlah nilai equilibrium tu, faham tak? So dalam trading, kita mengamalkan konsep ni tapi kita tak menggunakannya, faham tak? Kita just tahu konsep ni tapi kita tak guna 100% konsep ni. Kita just guna supply, nama je supply and demand. Sebab apa cakap macam tu? Sebab zone yang kita marking tu, kita sendiri yang buat zone tu. Kita sendiri yang faham zone tu. Korang clear tak? Contoh kita ada kat sini 36 orang. Okay. So kalau tak diajar benda yang sama, 36 orang ni akan tanda zone yang berbeza-beza. Percaya tak? Sama tak macam tanda SNR dulu? Kita akan tanda berbeza-beza. Faham tak? Okay. Contoh satu candle macam ni kan. Satu candle. Okay. Ada open, close, low, high. Okay. Nak tanya kat sini korang akan marking kat mana zone SND tu? Korang akan marking kat mana zone SND tu? Sebab kita ada 4 tempat yang nak marking. So korang akan marking kat mana? So dia takkan sama. Aku akan marking cara aku dan korang akan marking cara korang. So boleh tak korang jawab soalan ni? Korang akan marking kat mana? So kita nak tengok lah. Adakah kita berbeza ataupun semua memiliki otak yang sama? Lower high, open close. L akan marking open close. Okay, so dia akan marking macam ni. Yang si Syamil ni akan marking lower height, bucu body. So lower height, bucu body sini lah kot. Macam ni. Nampak tak? Dah lain. Dah dua orang, dua je yang berbeza. Okay, faham tak? Okay, sebenarnya korang boleh je marking macam mana yang korang suka. Semua marking tu betul. Kalau aku marking pula, aku just marking macam ni je. Korang boleh nak tiru, boleh tak nak tiru. Okay, tak kisah. Okay, aku akan marking ni open, ni close, ni high, ini low.
Okay, untuk setup sell aku akan marking close sampai high. Okay, untuk setup buy aku akan untuk setup buy aku akan marking open sampai low. Okay, faham tak? Aha. Aku akan marking dua macam ni. Aku mentaksirkan atau menganggap yang untuk sell shadow bawah tak berguna. Faham tak? Untuk buy nampak statik je. Tak bergerak Mouse yang lukis-lukis ni tak bergerak Ya sama. Skrin tak gerak cikgu. Oh, patutlah. Skrin gambar cat. Oh, patutlah. Sekejap. Nampak tak? Semula Ah, semula tadi kat mana ya? Kat mana ya? Lupa dah. Yang makin berbeza tu. Yang makin berbeza. Okay. Sekejap. Kita padam dulu. Okay, yang makin berbeza tu Okay, yang makin berbeza tu. Okay kan candlestick kan dia macam ni. Betul tak? Candlestick kan dia macam ni. Sini dia ada open, close, high, low. Okay, yang macam kawan kita cakap tadi tu, dia marking sini dengan sini. Yang seorang lagi marking sini dengan sini kan. Okay. So kalau aku marking, aku akan marking sini. Okay, aku akan marking sini. Untuk setup sell, aku akan marking dari sini sampai sini. Faham tak? Tu untuk setup sell. Okay. Kalau untuk setup buy, okay, setup buy, aku akan marking daripada sini sampai sini. Faham tak? So aku akan marking sini lah. Faham tak? Okay. Okay, tahu tak kenapa? Sebab aku menganggapkan shadow ni tak berguna bila untuk kita buy. Untuk kita sell, shadow bawah ni tak berguna. Faham tak? So yang penting adalah kawasan ni sahaja. Faham tak? Ini aku tak consider ambil lah. Tapi ada waktu aku ambil satu candle tu, utamanya dekat kawasan doji. Kawasan doji ni aku akan marking macam ni. Faham tak? Okay. Kalau doji nombor 2, doji macam ni, aku akan marking sini-sini. Faham? So hanya doji sahaja yang akan marking yang berbeza. Iaitu dia boleh marking high, low dan juga marking close, high dan juga open, low. Okay, faham tak? Okay, cara aku tulis Cara aku marking adalah open, okay, close, low, buy. Open, ni dia open, ni dia close. Open, high, sell. Nampak tak? Yang ni korang catat lah. Sekejap kan aku salah tulis ni, sekejap. Okay, bila sell, candle akan open sini, keluar bawah. So close, sekejap, open sini, untuk saya open sini, close bawah, high. Okay, ni salah. Ni bukan O. Ni salah, sabar. Ni salah. Okay. So ini akan jadi close, high. Okay, untuk buy pula, candle open sini, candle close, candle low, candle high. Okay, ni open. Ni open. Okay. OL buy. Ya. OL buy, CH sell. Okay, clear tak?
Si Hazel. Makasih. Apa tu? Apa tu? Siapa yang betul? Aziza betul kan? Macam ni. Clear Okay. So, apa yang korang tak faham pasal SND ni? Korang ada tu tak? Ada soalan tak pasal SND ni? Apa yang korang tak faham pasal SND ni? SND mana yang kuat? Okay. SND mana yang kuat sebenarnya soalan yang kontroversi sikit lah. Soalan yang susah sikit. Tapi kita bolehlah anggarkan dia yang kuat yang macam ni. Dia naik, dia buat zone sikit je, and then dia naik. Faham tak? And then dia buat zone, dia turun. Buat zone, dia turun. So kat sini masa dia sikit je. Sini bersama. Sini bersama. Faham tak? Faham tak? Ingat SND ni kalau jenis tajam apa tu? Jenis tajam macam mana tu? Okay, SND ni sama tapi tak serupa SNR. Faham tak? Tapi dia dua ni relate. Dua ni dipergunakan di waktu dan tempat yang sama. Tapi dia sama tapi dia tak serupa. Faham tak? Dia sama tapi tak serupa SNR. Data tajam tu jenis yang ada shader banyak Nanti kita tengok macam ni kita marking. Tak banyak line. Satu candle bull sebelah kanan bear. Tak banyak line. Satu candle bull sebelah kanan bear. Macam mana Tak banyak line. Satu candle bull sebelah kanan bear. Buat base code soalan dia tu. Oh dia macam ni Dia buat candle macam ni. And then candle macam ni. And then ni kenaikkan. Lepas tu dia rehat kejap. Lepas tu dia buat kenaikkan lagi. Macam tu ke? Sama. Lebih kurang. Boleh. Dia kalau lagi sikit tu lagi bagus lah. Tapi kalau kau tengok M1, kadang-kadang tak sikit lah. 10 batang tak? Faham tak? So macam ni. Macam mana kita nak jadikan SNR tu best? Okay. Ini tip mahal Okay, dia kena zone dalam zone. Faham tak? Dia kena zone dalam zone. Faham tak zone dalam zone ni macam mana? Okay. Ke candle macam yang cikgu share sebelum buy pagi tadi tu. Itu sebab structure pun masuk kat tu. Okay, zone dalam zone ni macam ni. H4 ada zone. Dalam H1 ada zone. M30 ada zone. Okay, kat mana yang korang nak cari zone 3-3 ni dia kena relate dalam satu zone. Okay. Pertama sekali korang buka H4. Dan kau marking dulu zone H4. Buka H1. Cari zone dalam kotak H4 yang korang marking tu. Bukan luar kotak, dalam kotak ni sahaja. Maksudnya ni nak explain yang base ni kuat lah ni. Dalam kotak ni sahaja kau cari H1. So mungkin H1 tu akan duduk dekat sini. Faham tak? Dia kena zone dalam zone. And then buka M30. M30 cari dalam kotak ni atau kotak ni. Biasa kau akan ambil yang dalam kotak ni. Kecilkan zone kecil. Ya, mati time frame. Okay, kecilkan sini. Okay, dah dapat ni. Kira stop loss dia berapa? 15 ke 30 pip consider okay untuk dipakai. Clear tak? Faham tak? Ni SNR 3 time zone tu ada satu zone. Bukan SNR satu je. SNR lebih pada mapping je. SNR equal to mapping. SNR satu pun dah cukup. Mapping. SND N3. N3. So SND ni yang kena filter. Faham tak? SNR tak payah filter pun tak apa. Dia sekali je. Kecuali kau nak N3 pakai SNR, kau nak filter cara yang sama lah. Okay, ini map. Okay, ini N3. Faham tak? Faham tak? Ingat zone dalam zone dalam zone dalam zone. So dia kena zone dalam zone dalam zone. So maknanya zone dalam zone dalam zone. Faham tak? Okay, itu satu. Tip yang kedua, zone tu kenalah fresh. Tak pernah disentuh, tak pernah diusik. Okay. Nanti kau akan nampak dalam satu yang macam ni. Sekejap Okay, dalam market yang macam ni. Betul tak? Okay, macam ni kan. Dekat sini akan ada banyak candle.
Sini akan ada banyak candle. Sini pun sama. So candle mana yang korang nak ambil? Sebab dalam tu dia akan ada banyak candle. Contoh kat Agus Salam tu tak pernah ada line touch lagi kan cikgu. Main fragile betul. So ada banyak apa candle kat sini. So kat mana yang korang nak ambil? Okey, nanti korang akan nampak banyak candle macam ni kan. Okey, candle macam ni. Okey, banyak candle macam ni. Okay. Ambil yang paling fresh. Biasa yang paling fresh duduk kat depan. Faham tak? Yang belakang ni sebab apa? Sebab ini zone. Okay, so yang ni dah cucuk. So zone ni dah habis. Faham tak? Dia macam ni okay, ni banyak-banyak candle. Okay, sini ada zone belakang. Okay, zone belakang dah disentuh oleh candle ni. So zone ni dah habis. So zone ni disentuh oleh candle ni. Zone ni dah habis. Zone ni fresh. Kecuali zone ni dia tinggi sikit. Dia tak disentuh. So ambil kat sini. Yang ni biar. Ambil yang ni dulu. Faham tak? Nak PO2 pun boleh. PO sini. PO atas ni. Clear tak? Makin zone itu OL equal to by CH equal to sel kecil. Ya betul. OLCH tu kau ingat balik yang candlestick ni. OHLC. Open, close, high, low. Clear tak? Min mak di OH. HO untuk HC. CH. Ya, CH. Macam mana nak tahu sell ke buy? Okay, tengok structure. Okay, tengok market structure yang kita belajar episode 1 tu. Kita tengok market structure. Benda tu penting, okay. So sekarang ni kau dah boleh combine yang hari pertama, combine hari kedua. Hari kedua ada 2.1 dengan 2.2. And then kau kena combine dengan hari ketiga. Baru korang boleh buat SOP. Faham tak? Korang tak boleh belajar satu ni dah boleh buat SOP. SOP tak. Dia combine tiga-tiga tu buat satu SOP. Faham tak? SOP ni dia akan berlainan lah. So kita ada 30, 40, 50 orang, 200 orang akan ada 200 SOP yang berbeza. Ada orang dia suka filter macam ni. Ada orang filter macam ni. Tak apa. Matlamat kita nak entry dan nak buat profit je. Kita bukan nak short entry pun. Tak payah short entry pun tak apa. Janji dapat profit. Kalau dapat short tu rezeki. Bolehlah berlagak dekat Facebook kau dapat short entry tu. Faham tak? Okay. Satu lagi orang suka layer. So nak layer kat mana? Aku suka layer dalam zone sahaja. Kau akan layer dalam zone je. Pernah je aku layer kat bawah ni. Tapi bagi aku layer dalam zone ni pun lagi okey. Dia boleh layer kat bawah. Kecuali ada news. Ada chart pattern yang aku nak yang boleh sebabkan market drive terus ke bawah. Ataupun market cucuk terus ke atas. Yang ni aku akan layer kat sini lah. Tapi untuk selamat yang jenis instant layer hanya di dalam zone. Clear tak sebelum kita tengok chart? Ini adalah teori dia. Ingat tak? Banyak kan SND ni. Kau kena ingat tau. Ingat okey, ingat okey. Dah clear tu. Okey, dalam SND ada 2 entry. Okey, satu kita panggil base base break entry. Satu lagi base break return entry. Ini high risk. Ini low risk. Permulaan pakai ni. Dah pro pakai dua. Okay. Untuk PO pakai ni. Instant pakai ni. Faham? PO pakai ni. Instant pakai ni. Faham? So nak selamat belajar pakai dua-dua. Ingat macam Go tadi tu kita pakai base break entry. Yang nak sell tu kita pakai base break return entry. Faham tak? Okay, senang je. SND ni adalah tajuk yang paling senang. Bagi aku dia lah benda yang tak susah, tak sakit kepala. Senang gila. Okay, ikut structure time frame besar dengan cikgu. Ya. Okay, sebab structure ada macam ni Okay, ni time frame besar, structure kita uptrend. Time frame kecil dia akan jadi downtrend. Tada. Macam tu. Nampak? So jangan terkeliru. Dengan time frame besar, dengan major dan juga minor structure. Faham tak? So sebenarnya kita kalau nak entry follow trend, kita akan entry di minor structure.
Kat sini kita ambil peluang anti-demanding structure untuk follow major structure balik. Sebab apa? Inilah yang kita panggil retracement. Dalam bahasa yang saya sebut adalah market tengah buat retrace, market tengah buat retracement. Faham tak? So clear tak? So sekarang boleh tengok chart kot. Sekejap, you mesti ada soalan kan? Okay, so kita tengok chart dulu. Kita clear dulu benda ni. Kita tengok chart. Okay. Clear dulu. Okay, kita tengok kawasan ni dulu. Okay, kita tengok macam mana nak marking zone. Okay. Tengok tengok dari sini. Okay, dari sini. Nampak tak kat sini? Kan market jadi macam ni. Dan dia macam ni. Dan dia macam ni. Dia macam ni. Dia macam ni. Dan dia macam ni. Okay, nampak Clear Okay. Kau dah macam ni kan. Okay, so sekarang kau nak marking zone. Ni kau dulu Apa kau dulu. Okay, sebelum marking zone dulu, kita marking SNR dulu. Okay, so SNR kau boleh marking kat sini. Kat sini. Okay. So zone, macam aku belajar, kita akan marking kat sini. Okay, kat sini. Okay, ini adalah kita panggil zone dalam zone. Nampak Sini. Masuk animal blast. Nampak? So, ada dekat sini. Okay, so lepas tu, kita tarik kira stop loss kita. Lebih kurang 27. Consider boleh pakai. So, dapatlah entry yang sharp kat sini. Nampak tak? Nampak tak? Okay, nampak. Okay, aku nak bagi satu tip lagi. Sini lah. Okay, ini adalah ciri-ciri zone yang aku suka. Pertama sekali adalah Pimba, Engulfing, Harami, okay, inilah Harami. Harami ni dia berbeza dengan Engulfing. Okay, Pimba dia ada atas bawah. Satu lagi kita panggil morning sun, evening sun, iaitu 3 candle formation. Dah nampak tak benda ni? So dia akan macam ni. Kali yang ni dia akan macam ni, and then dia akan macam ni. Korang Google lah. 3 formation candlestick reversal pattern, 2 formation candlestick reversal pattern. So korang akan dapat lah benda-benda yang cantik ni. Morning evening star. Morning evening star. Aku nama dah tak ingat lah. Okay. Sebenarnya morning evening star ni adalah yang paling mengikut structure. Tengok aku lukis Nampak tak? Ni kan OHLC dia. Perasan tak? Dia paling best sebenarnya. Perasan tak? Dan 3 ni juga akan jadi Pimba bila kita blending dia punya candlestick. 1, 2, 3 kan. So ini masuk separuh sini, ini masuk separuh lagi. So dia akan jadi Pimba. Perasan tak? So dia akan jadi Pimba. So ini masuk sini. So ini masuk sini. So dia akan jadi Pimba lah. Ni sama juga. Ini masuk sini, so dia akan jadi Pimba. Ini masuk sini, dia akan jadi Pimba. Faham? Nampak tak? Kalau korang daripada M30 ke H1, biasa jumpa benda ni. Okay, clear macam tu lah. Kita akan marking zone dia macam tu. Nampak tak? So kita akan marking macam ni. Okay, kalau kat sini pula kalau nak marking, ini yang aku nak cerita ni. Yang yang atas-atas macam ni senang je biasa. Dia yang payah, yang tengah-tengah. Yang tengah-tengah, contoh kita ambil yang ni Okay, kalau dekat sini kan dia ada sekelompok zone. Perasan tak? Dia ada sekelompok zone kat sini kan. Okay. Di sini ada sekelompok zone kat sini. Nampak? So SNR dia tu dulu kat sini. Sub tarik sini. Sebab apa kat sini? Okay.
Sebab apa kat sini? Ini adalah candle poly function. Okay, sekarang ni kan, kat mana kau nak cari zone? Kita nak ni banyak Okay, so ini korang kena banyak-banyak berlatihan. Okay, ni. Okay, zone dia asalnya kat sini. Ni, tarik sini. So, ini dah masuk, dah break. Kosong lah zone ni. So, kita ambil yang ni pula. So, yang ni dah masuk, kosong. So, kita ambil zone ni. Ni, keluar, masuk, kosong. So, kalau aku akan ambil zone ni. Faham tak sebab apa? Sini adalah doji baru keluar, tak sempat masuk lagi. So, ini dia masuk, dia ambil sini. Nampak tak? Hidden doji. Ya, betul. Nampak tak? Perasan tak benda tu? Faham tak? So, ini yang dipanggil. Okay, ini dah panggil. Ini adalah base. Okay, ini adalah base. Ya, macam tu. Okay, ini adalah base. Ini break dia. Ingat tak kita belajar break with momentum, significant move, and then ada kenaikan yang cantik ikut pattern, then dia move balik turun. Nampak tak? Kalau korang tengok, korang akan perasan ini bentuk apa. Perasan tak bentuk apa? Kita pernah belajar bentuk ni. Tada. Tada. Inilah bentuknya. Perasan tak bentuk apa? Kita pernah belajar bentuk ni. Baru belajar 2 hari lepas. Semalam. Perasan tak bentuk apa? Benar. Ingat tak? Sebab tu cakap SNR ni untuk mapping, SND untuk entry. Faham? Ada je yang kena stop loss. Kalau naik tu momentum boleh masuk ke? Boleh. Boleh cuba. Contoh ada je setak yang kena stop loss. Jangan risau. Memang akan ada stop loss. Kau jangan cakap yang belajar SND ni holy grail. Tak. Ada je stop loss. Contoh sini. Okay, contoh sini. Sini dah cantik dah. Okay, dah cantik dah. So, dah cantik dah So, inilah zone dia yang paling tinggi sub kat sini. Nampak tak? Ini pun pattern pun dah cantik. Pattern dah ada. Dah cantik dah. Nampak? Tapi still kena stop loss. Faham tak? Tapi still kena stop loss. Kena-kena lah. Nak buat macam mana kan? Cari setak lain. Dia still kena stop loss. Sebab apa? Sebab dia ambil yang dekat sini. Sini tak pernah tu lagi. Faham tak? So kalau dah kena stop loss kat sini, kita pun akan tengok lah. Kita kan tengok kat belakang ni ada tak zone yang kosong. Oh ada lah satu zone kosong kat sini. So kat sini kita kan marking kita punya SNR dulu. Okay, so SNR kita kat mana? Candle poly function kat mana? Ni candle biru ni lah. Kita ambil sebagai candle poly function. And then okay, and then kita kan gunakan ni sebagai marking kita. Nampak tak? Sub. Tada. Nampak? Sharp entry kat sini. Macam tu lah. Sebab apa? Sebab zone ni semua dah kosong. Soalan sebab lawan train dengan cikgu. Ya betul. Bukan sebab satu lawan train betul. Satu lagi ada lagi yang kosong. Faham tak? Zone yang kosong. Tadi kemungkinan dekat yang TNT tu ada je dia punya apa? Dia punya tendangan dia tu sikit ada je macam ni kan. Ni semua dah kosong. Nampak tak? So ini dah kosong, dah kosong, dah kosong. So tinggallah yang sini. Kalau yang sini tembus juga, kita akan try yang bawah ni. Faham tak? So kita akan try yang bawah ni. So kita akan try yang bawah ni. Macam tu lah. Dan seterusnya. Okay. Macam tu lah kita akan cuba. Okay. Clear tak? Mati time frame dengan zone dalam zone dalam zone dalam zone dalam zone. Clear tak? Dengan SBR, RBS. Clear tak? Okay. Kalau macam ni kan nampak. Ini. So kita punya SNR kat mana? SNR kita yang paling function adalah kat sini. Clear So zone kita adalah okay, korang boleh macam ni. Boleh. Tak ada masalah.
And then masuk H1. Masuk H1, dia akan ada dekat sini je. Tada. So inilah zone korang. Nak contoh lagi ni, tengah buat contoh ni. So inilah zone korang. So korang tunggulah proses datang sini. Faham tak? Kau tembus ni, okay, korang cubalah atas ni. Tada. Tembuskan ni. Okay. Kalau dah tembus zone ni, dia akan buat retracement tau. Market macam ni Dah tembus, dia akan buat retracement sikit. Sikit macam ni. Carilah kau sampai. Untuk sampai kat sini baru sell. Clear tak? Dia boleh juga sampai situ, dia boleh juga tendang bawah. Lebih lagi sampai kawasan ni. Sampai kat ni ada zone lagi kawasan ni. Ini satu. Ni ada satu. Clear tak? Clear, ada soalan tak? Macam yang tadi tu dia dekat sini. Okay, ni kan doji. So kalau doji aku akan marking macam ni. Marking penuh macam ni. So tadi entry sini dapatlah 100 pip lebih. Sampai situ. 1797 tak dia entry. Kawasan ni tak dia entry. Kawasan ni entry tadi. Faham tak? Okay, ada soalan tak berkaitan dengan tajuk SND kita malam ni? Kat mana yang tak clear? Senang je. Esok kita akan combine untuk buat satu SOP. Okay, tak cerita lagi yang base break return entry dengan base break entry. Okay, yang kita PO tu adalah base break return entry. Base break entry ni kan adalah entry cepat. Okay, entry ni hit and run. Okay, ingat entry ni entry hit and run. Aku bagi tip satu je. Entry ni kena ada pin bar. Okay. Tip dia satu je. Tip dia adalah entry ni kena wajib ada pin bar. Contoh kita tunjuk sini New. Okay, don't save. Okay, contoh ini adalah zone. Kali ini adalah zone. Okay, ini price naik sini, naik. Okay, naik buat zone. Naik buat zone Masa dia buat zone ni, okay, masa dia buat candle zone ni, dia ada candle momentum, marabuzu atau pimba. Korang tekan je instant. Tekan instant. Faham tak? Tekan instant, hit and run. Clear tak? Itulah base break return entry tu dia. Hit and run. Contoh contoh sini Faham? Okay, contoh sini Okay, ni kau nampak zone kan? Okay, ni dah buat zone. Okay. Dah buat zone. So, candle ni dah siap lah. So, dalam candle ni masuk time frame kecil. Okay, masuk time frame kecil ni candle ni. Masuk sampai M1 ke apa ke. Ikut lah kan. Okay. So, masuk ni. Masa dia tembus tu, so dia kawasan ni. Nampak tak? Dia ada pin bar, Okay, di time frame kecil tu, kau tekan instant. Faham tak? Jangan tunggu di time frame yang korang buat analisis tu. Kalau korang tunggu di M15 ni dah terlepas lah. Kat sini boleh tekan instant. So kita nak tekan instant. Dah siap ni, dah turun. Okay, nak tekan instant dalam kawasan ni. Ataupun kawasan ni. Okay, so kita akan masuk M1 lah. So maybe kau dapat tekan instant kawasan ni lah. Ni, ataupun kawasan ni. So kalau dah tekan instant kawasan ni stop loss kat mana? Okay. Yang risiko kan base break return entry ni aku tak suka satu je. Stop loss dia tinggi, stop loss dia atas ni. Faham tak? Kalau base break return entry, kita PO stop loss kita atas ni selagi kecil lah. Faham tak? Tapi kalau korang dah banyak pengalaman nanti, korang dah tak akan stop loss atas, korang akan macam ni. Kalau korang masuk dekat sini, kan kawasan ni, stop loss korang akan jadi atas ni je. Ini apabila korang dah mahir lah. Atas ni je. Ni yang biasa aku buat lah kan. Okay, clear tak? Ada soalan tak? Siapa ada soalan? Silakan tanya.
saya nak berhenti rekod dah. Soalan tak perlu masuk dalam YouTube kot. So, kita berhentikan rekod dulu.